Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak cikgu sekalian? Cikgu harap semuanya sihat-sihat bersama dengan keluarga di rumah dan masih bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita. Baiklah, untuk hari ini cikgu akan membincangkan RBT tingkatan 2 bab 2.4 reka bentuk elektronik. Kita akan masuk subjek kita 2.4.3. Baiklah, sebelum tu kita akan lihat sedikit ulang kaji. Okey, pada sesi yang lepas cikgu dah beritahu semua peralatan elektrik kat rumah kita kebanyakannya perlu buat kerja macam komputer. Dia kena tahu macam mana nak basuh baju, dia kena tahu macam mana nak blend buah-buahan, dia kena tahu macam mana nak buka YouTube, nak buka banyak benda dalam satu masa. Okey, so kita nak peralatan elektrik kita tu boleh buat kerja macam komputer. Tapi takkanlah kita nak sambungkan TV dengan komputer, nak sambungkan pagar elektrik dengan komputer, nak sambungkan blender dengan komputer. Komputer tu kan besar. So kita nak dia boleh buat kerja macam komputer tapi saiz dia kecil. Jadi ada orang telah mencipta dua benda ni, iaitu yang pertama kita diperkenalkan dengan mikro pengawal dan yang kedua mikro pemproses. Okey, mikro pengawal ni digelar mini komputer. Dia boleh buat kerja macam komputer tapi saiz dia kecil. Tapi disebabkan saiz dia kecil, dia hanya boleh buat satu kerja je. Kalau buka pagar, buka dan tutup. Basuh baju sahaja. Okey. So, yang pertama kita belajar tentang dia punya definasi. Ini ingat balik apa definisi dia. Yang kedua, dia punya binaan dia. Okey. So, kalau mikro pengawal, dia kan ada 4 komponen elemen ni. Disebabkan dia kecil, jadi dia boleh duduk dalam satu chip. Ini ingat balik apa tempat dia. Tapi dia boleh buat satu kerja je. Mikro pemproses, dia macam besar sikit. Dia ada 5 ni. Awak kena ingat balik apa komponen-komponen dia, elemen-elemen dia, kedudukan dia. Sebabkan dia besar, dia kena dihubungkan dengan sistem bus. Okey, kemudian yang ketiga, awak dah belajar tentang input, proses dan juga output. Dekat dalam input ni ada peranti. Peranti tu maksudnya peralatan lah. Output pun ada peranti. Okey, kat sini dia punya proses ada benda penting iaitu CPU, kepala otak dia, RAM dan juga ROM, tempat simpan memory. Peranti terbahagi kepada 2, digital dan juga analog. Okey, digital ada 5, analog ada 3. So ingat balik ya. Peranti pula dia ada LED dengan kalimantang. Dua-dua ni bahagi cahaya. Kemudian dia ada bunyi pembas. Kemudian dia ada pergerakan daripada motor dan kuasa dia guna relay. So ini kita dah baca dalam sesi yang lepas. Okey. Untuk hari ini di akhir pembelajaran anda akan dapat menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik menggunakan mikro pengawal. Okey, kita akan sentuh 5 perkara ni. Pertama, jenis lakaran. Yang kedua, binaan papan litar elektronik mikro pengawal. Yang ketiga, pin mikro pengawal dan fungsi. Yang keempat dan kelima, kita akan buat sama contoh projek dan juga latihan. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama. 2.4.3 menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. So, sama macam elektrik hari tu pun kita buat lakaran litar, betul tak? So, kita buat lakaran litar bergambar dan juga skematik. Apa itu lakaran? Lakaran ialah terjemahan daripada idea awal mereka. Kenapa kita kena buat lakaran? Untuk memudahkan idea difahami. So, bila dah ada lakaran, kita tahu input nak letak apa, output nak letak apa, bateri nak sambung kat mana, wayar nak letak kat mana. Okey, itu tujuan dia. So, dia ada 2 jenis. Yang pertama ialah lakaran gambar raja blok, ini. Dan yang kedua adalah lakaran litar reka bentuk litar skematik. Okey, so ini kita hanya cerita pasal benda hitam mikro pengawal ni sahaja. So ingat benda ni, awak ingat benda ni. Kita akan bincangkan lagi nanti. Okey, next kita pergi kepada yang pertama, jenis lakaran litar. Tadi kan cikgu dah tunjuk yang pertama ni. So, kuis yang pertama, apakah yang kita perlu isi dekat tempat kosong ni? Very good, input dan juga output. So, input, proses, output. So, ini adalah gambar rajah blok mewakili satu sistem menerangkan secara ringkas cara sistem beroperasi. So, nampak senang je kan diterangkan macam ni. Satu hala sahaja. Anak panah menunjukkan urutan. Urutan tu maksudnya mula daripada kiri, lepas tu dia gerak ke sini, lepas tu gerak ke sini. Itu maksudnya urutan. Setiap blok dilabel mengikut nama peranti yang digunakan. Tapi dia tak boleh bekerja sendiri. Dia mesti dibekalkan dengan kuasa. So, ini kita dah belajar masa elektrik dulu. Arus terus, arus ulang alik, arus terus contohnya daripada bateri, arus ulang alik contohnya daripada plug yang ada di rumah awak. Next,
So, dekat dalam input tu kita ada peranti input. Ini semua adalah peranti input. Ada dua jenis kan, digital dan juga analog. So, ingat balik yang mana digital, yang mana analog. Dalam proses ada dua benda, ada CPU dan juga RAM dan juga ROM. Okey. Manakala untuk output kita ada peranti output. Ini untuk bagi cahaya, bunyi, bergerakkan. Okey. Next, kita pergi kepada bahagian P. Lakaran reka bentuk litar skematik. Sama macam elektrik, dia menggunakan simbol komponen yang telah ditetapkan. Disebabkan digunakan simbol, so nak tak nak kita kenalah ingat simbol. Simbol komponen disambungkan menggunakan garisan lurus. Tengok semua garisan lurus. Daripada satu komponen kepada satu komponen tu semua disambungkan menggunakan garisan lurus. So yang penting dekat sini ada mikropengawan. So mikropengawan ni dia ada kaki-kaki, kita akan letakkan dia atas Arduino board. Jangan risau, nanti cikgu akan terangkan lagi. So, kena ingat ya, kita ada dua. Yang pertama, yang lebih simple ni, gambar raja blok. Yang kedua, skematik menggunakan simbol. Okay, so kita pergi kepada yang kedua, binaan papan litar elektronik mikropengawal. Okay, sebenarnya kita nak buat apa ni dekat hujung cerita ni? So, dekat hujung cerita ni, kita nak buat satu projek. Tapi, sebelum kita buat projek, so kita kena bina dulu litar input. Kita nak guna apa untuk input, kita nak guna apa untuk output. Kemudian input dan output ni kita nak sambungkan dia kepada kita punya papan litar tadi. Kita dah buat input dengan output, so kita nak sambungkan dekat kita punya papan litar. Ini papan litar kita. Okay? Kita nak sambungkan kepada papan litar elektronik mikropengawal. Tetapi, nak buat benda input dengan output ni, kita kena yang pertama, kena kenal simbol. Okey, kita kena kenal simbol. So, ini adalah simbol muka surat 90. Awak boleh baca sendiri. Ada simbol yang kita dah belajar. Contohnya bateri, switch, kutub satu arah, switch tekan tutup dan juga perintah kita dah belajar ya. So, antara soalan yang popular ialah dia akan keluarkan simbol. Dia akan tanya awak, apakah nama komponen ini ataupun dia akan tanya fungsi. Apakah fungsi komponen yang ditunjukkan. So, kita kena ingat simbol, kena ingat nama dan juga fungsi dia. Okay, so ini muka surat 90. Cikgu tak nak pergi lebih lanjut. Awak boleh tengok sendiri dan baca sendiri. So, satu dah siap. Yang kedua, kena kenal pasti, kena kenal pin mikropengawal dan fungsi. So, ini yang nombor 2 kita nak buat. Okay, kena kenal pin mikropengawal dan fungsi. Tadi kan cikgu dah suruh awak ingat gambar yang pertama cikgu tunjuk tadi. Mana dia? Okay, yang ini. Kan, pin mikro, ini adalah mikro pengawal. Dekat sebelah kanan dan kiri ni dia ada kaki yang kecil-kecil halus-halus ni. Sebelah sini ada 14, sebelah sana pun ada 14. Okay, so secara ringkasnya gambarnya ditunjukkan begini. Okay, so ini adalah kaki mikro pengawal kita. Ada 14 kaki kanan, 14 kaki di sana. Okay, awak boleh baca ni dekat muka surat 91. Tapi cikgu nak bagi awak cara mudah untuk ingat. So, cikgu nak awak ingat, hari tadi kita ada belajar tentang I, P dengan O, betul tak? So, I dengan O. Input dengan output. Input ada analog dan juga digital. Okay. So, sekarang cikgu nak kenalkan awak 3 orang. Orang yang pertama namanya Ain. Ain ada 4. Ada 5. Ini adalah Ain. Kemudian cikgu nak kenalkan awak dengan Din. Ini adalah Din ada 4. Kemudian cikgu nak kenalkan awak dengan Daud. D out. 1, 2, 3, 4. Mana lagi? Daud. Ni. Dan juga satu lagi ini. Okay. Apa Ain, Din dengan ni no? Din, I-N, A, I-N, Ain, D out. Din ni adalah digital input. So, kalau kita nak gunakan digital input, contohnya switch tekan tutup, switch tekan buka, switch micro. Kalau kita nak gunakan peranti input digital tu, kita hanya boleh letakkan gunakan kaki DIN sahaja. Kalau kita nak gunakan peranti input analog, contohnya pendiri jarak, pendiri suhu, kita hanya boleh guna AIN sahaja. Kita boleh sambung dekat kaki AIN sahaja. Manakala untuk output, digital output tu kita ada LED, kita ada pempas, kita ada motor, kita hanya boleh gunakan D out sahaja untuk buat sambungan. Okay, ingat ya, AIN hanya untuk analog input, DIN untuk digital input, DOUT pula untuk dia punya output, untuk dia punya keluar. Okay, benda ni semua nak kerja kena ada voltan, betul tak? So, kalau V ni
kaki V ni adalah untuk voltan. Ini adalah untuk kaki positif dia, manakala VSS adalah untuk kaki negatif dia. Manakala reset pula untuk clearkan apa saja yang ada dalam programming tu. Kalau katakan kita dah buat projek yang pertama, kita dah siap, kita nak simpan, kita nak buat projek yang kedua pula. So kita tekan saja reset ni untuk set semula. Okay, so dah siap. So yang biasa kita gunakan yang ini. Clock ni kita gunakan bila kita buat per masa. Okay, yang lain-lain tu kalau perlu nanti cikgu akan ceritakan. So itu maksud dia. So dia ada 14 kaki. So setiap kaki tu kita kena ingat Ain, Din, Daud, reset dan juga VSS dan VDD. Macam mana cara nak guna, cikgu akan tunjukkan seterusnya. So tadi pertama kita dah kenal simbol. Yang kedua kita juga ada buat pin tu. Setiap kaki tu kita dah tahu pin dia. Okay, sekarang kita nak cuba buat contoh latihan. Okey, reka bentuk lita skematik diod pemancar cahaya. Dia nak suruh kita buat satu lita skematik diod pemancar cahaya berkelip. Ini maksudnya dia nak output dia nak apa? Dia nak cahaya ke, dia nak pergerakan ke, dia nak bunyi? Dia nak cahaya. So kita tengok balik dekat dalam buku teks kita. Muka surat berapa? Muka surat 87. Apa? Kita kan tadi kita ada input, kita ada output kan? So, apa yang kita nak buat sebenarnya ialah kita nak bina lita input, bina lita output. Tadi kan kita dah tengok kan? Kita nak bina lita input iaitu I. Sini cikgu nak letak I. Kemudian kita nak bina lita output. Okay, kemudian kita nak sambungkan kepada kita punya mikropengawal. Ini mikropengawal kita. So, soalan dia suruh kita buat cahaya. So, kita tahu output kita last ni kita nak dikeluarkan cahaya. Cahaya tadi ada dua je. Boleh guna LED ataupun lampu Kalimantan. So cikgu nak guna LED. So kita kena ingatlah simbol untuk LED kita. Ini simbol LED. Okey, setiap kali sambungan kita mesti pasangkan komponen kita tu dengan perintah. Ini perintah tadi kan kita dah tengok kan, perintah. Tujuan perintah ni adalah untuk melindungi kita punya komponen ni supaya dia tak ada arus yang terlalu besar melalui dia. So dia boleh mengurangkan arus yang mengalir. Okey. So kita dah siap. Dah sebenarnya bina lita input kita dah siap dah. Okey, kita nak bina lita output pula. Bina lita output kita boleh gunakan peranti output digital dan juga analog. Katakanlah cikgu nak guna digital yang paling senang, cikgu nak guna switch. Switch tekan buka ataupun switch tekan tutup. So untuk input cikgu nak bila cikgu tekan switch barulah LED tu menyala. So kat sini cikgu punya peranti input, cikgu nak gunakan switch. Okay, kita nak gunakan switch. So kita letak simbol switch tekan tutup. Cikgu nak guna switch tekan tutup. Sebab tu kena ingat simbol. Ingat cikgu cakap mesti sambungkan dengan perintah untuk melindungi. Okay. So lita input dah siap. Lita output pun dah siap. So kita nak buat apa? Sambungkan kepada papan lita elektronik mikro pengawal. So kita nak sambungkan input dulu. So kat sini sekarang kita guna input kan. So input hanya boleh guna DIN ataupun AIN sahaja. So kenal pasti kita punya switch ni digital ke analog. Kalau switch tekan tutup ni adalah digital, betul tak? So ini adalah digital sebab cikgu guna yang ini. Dan ni adalah kawasan input. So cikgu boleh guna DIN sahaja. Cikgu boleh guna DIN 1, 2, 3 dan juga 4. Mana-mana. Katakan cikgu nak DIN yang pertama. So cikgu just tarik daripada kaki DIN ni. Sambungkan balik. That's it. Okay. Dan yang ini yang kita mesti buat. Semua sambungan mesti dibumikan untuk keselamatan. So kita dah siap ini. Output pula. Cikgu gunakan output. So kita boleh guna apa? Daud dah jelas kan? Digital output kan? So cikgu boleh guna kaki 24, kaki 23, kaki 22, 21, 14 pun boleh. So katakan cikgu nak guna 21. So cikgu buat sambungan tu dekat sini saja. So, bina lita input dah siap, bina lita output dah siap, sambungkan pun dah siap. So, inilah sebenarnya apa benda yang kita nak buat. Awak boleh tengok jawapannya juga dekat muka surat 93. So, ini adalah lita input.